Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Yang berusaha berfungsi majlis Saudara Syahrul bin Muhammad selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Bera, yang kita hormati, yang berbahagia Syekh Mazlan bin Aliman, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, merangkap Presiden Persatuan Anak Generasi Kedua Pemuda Anak, yang saya hormati dan juga saya kasihi yang sampai ke mayang pada malam ini, Afadil Ustaz Syahril Azman Abdul Halim Al-Hafiz, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang, dan yang saya kasihi juga Saudara Bob daripada Parti Keadilan Rakyat Timbalan, Ketua Cabang Bera, semua ahli jawatan kuasa PAS harian dan juga ahli kawasan Bera, ahli-ahli PAS di cawangan Mayang ini, ahli PAS yang berada di luar, penyokong PAS, penyokong Pakatan Rakyat, pegawai-pegawai keselamatan, ahli-ahli UMNO, ahli-ahli dan penyokong Bahasa Nasional, muslimin, muslimat, dan semua yang hadir pada malam ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersua seperti yang disebut oleh pengurusi di mayang ini telah lama untuk kita menghadirkan, menampilkan pimpinan Pakatan Rakyat sama ada PAS ataupun keadilan ataupun DAP ataupun mana-mana penceramah yang boleh memberi maklumat kepada rakyat, kerana rakyat di mayang ini dan juga di faedah-faedah yang berhampiran amat dahaga kepada maklumat yang benar. Dan oleh itu kita tampil pada malam ini, dan kepada sesiapa yang tidak hadir pada malam ini saya rasa rugi besar, dan kepada yang hadir boleh sampaikan maklumat yang insya-Allah kita akan sampaikan kepada hadirin dan hadirat yang ada pada malam ini, kerana maklumat yang terkini adalah penting. Maklumat yang kita sampaikan adalah benda yang tepat, dan insya-Allah boleh kita sebut sebagai satu panduan untuk kita mewarnakan pemerintahan selepas pilihan raya yang ke-13. Kita tidak mahu rakyat tidak tahu maklumat, tidak dapat maklumat yang sebenar, menyebabkan mereka memilih satu parti yang tidak betul, yang tidak sepatutnya menjadi kerajaan, yang sentiasa ditipu. Yang ini yang kita tidak mahu. Saudara-saudari, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, tidak rasanya hari ini belum lagi terdapat
saya mengucapkan salam Aidil Adha kepada hadirin dan hadirat sekalian, kerana masih lagi ada Aidil Adha itu dan boleh lagi kita bertakbir pada malam ini dan boleh lagi kita berkorban, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, pengusian tersebut bahawa pengorbanan perlu dilakukan oleh umat Islam yang percaya bahawa Tuhan itu adalah Allah, kecualilah dia tidak percaya bahawa Tuhan itu adalah Allah. Pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail ialah satu contoh tauladan yang paling baik. Kita mungkin selalu mendengar bahawa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, tetapi sebelum daripada itu, sebelum berlakunya penyembelihan manusia iaitu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim telah mengorbankan binatang ternakan yang besar sepanjang hidupnya. Saya telah mendapat maklumat ini bahawa Nabi Ibrahim telah, kalau dianggarkan dengan duit sekarang ini, 3 binatang utama telah disembelih sebelum sembelihnya manusia itu anaknya, iaitu unta, lembu dan kambing. Kalau dijumlahkan bilangannya ialah hampir 2 juta nilai. Satu pengorbanan yang amat besar, dan cuba kita tanya diri kita, adakah sampai 2 juta pengorbanan ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bilangan angkanya saya pun tak berapa ingat, tetapi angkanya ialah 100 ekor unta yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, 400 ekor lembu yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, 1000 ekor kambing yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Dan saya dah kira tadi, jumlahnya hampir 2 juta. Sepanjang hidupnya binatang ternakan telah dikorbankan. Dan oleh kerana binatang yang tak ada nilai segi kehidupan, Allah uji pula macam mana betul tidak Nabi Ibrahim ini adalah seorang manusia yang ikut kata Allah, diuji dengan boleh tak sembelih manusia anak sendiri. Jadi teruji boleh, dan dia boleh laksanakan. Ini adalah syariat Allah, ini adalah ajaran Allah. Sebagai Nabi, sebagai seorang Islam, kita apa saja yang dituntut oleh Allah melalui agama Islam ini kita akan ikut dan pasti tidak akan bantah. Muslimin dan muslimat sekalian, saya tadi disebut sebagai alu-aluan dan ceramah pendek, jadi saya ambil kedua-duanya. Untuk itu saya mengalu-alukan kehadiran Saudara Mazlan Aliman dan juga Ustaz Fadil Ustaz Syarif Azman ke Pusat Khidmat Umum Pedra Mayam ini, dan dengan harapan dapat menuntik semangat orang Mayam ini dan juga penduduk-penduduk di sekitar Mayam ini, termasuk Purun, Bukit Payang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, atas ada 2 perkara saja saya ingin sampaikan pada malam ini. Itu yang pertama, saya suka menyebut bahawa PAS telah menawarkan negara berkebajikan. Poin yang pertama saya nak sebut sebagai simpulan daripada banyak helaian-helaian kertas. Kalau nak dibaca tu bulat sangat, saya letakkan 1 atau 2 perkara saja dan saya cuba terang setakat mana yang saya mampu. Mungkin selepas ini sahabat-sahabat 2 orang atau 17 selepas ini akan lepas sekiranya bersesuaian. Negara berkebajikan maksudnya dengan mudah bahawa insya-Allah kalau pilihan raya yang ke-13 berlaku sungguh dan Pakatan Rakyat dan PAS menang sungguh, dan kita akan laksanakan negara berkebajikan ini. Apa istimewanya menjadi suatu negara berkebajikan? Apa istimewanya? Istimewanya ialah
Saya dah lihat secara ringkas dan saya simpulkan bahawa negara berkebajikan melahirkan rakyat yang rajin. Selepas itu, negara berkebajikan melahirkan negara yang pemurah. Bukan maksudnya bila negara berkebajikan rakyat jadi malas menunggu apa saja kerajaan bagi. Bukan maksudnya kerajaan berjari rakyat yang susah, bukan macam itu. Maksudnya apabila negara kebajikan ada nilai-nilai rajin di situ, ada nilai-nilai takwa di situ, ada nilai-nilai membantu di situ. Dan oleh kerana manusia ini terkadang tidak bernasib baik, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, tak kira orang asal, tak kira agama Islam ataupun tidak, sekiranya mereka ini perlu dibantu, insya-Allah kita akan bantu dalam negara kebajikan. Itu maksudnya negara yang pemurah, siapa sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tidak menyebut data-data yang ada, mungkin tidak berapa lengkap nak sebut negara berkebajikan. Yang pertama, kalau kita lihat bahawa kita ada 4 buah negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat, yaitu Kelantan, yaitu Kedah, Pulau Pinang dan juga Selangor. Saya ambil sikit saja masa. Pakatan guna lebihan bajet untuk diberikan kepada rakyat. Tetapi apa yang terjadi kepada kerajaan bahasa nasional, hutangnya berbilion-bilion ringgit. Ini apa yang terjadi? Berapa hutang kita? Saya catat dekat sini, kita kerajaan yang ada sekarang berhutang sebanyak 456 bilion. Banyak juga 456 bilion. Banyak juga? Tak banyak. Hanya 16.300 ringgit seorang rakyat Malaysia terhutang. Diagihkan kepada 20 atau 26 ataupun 27 juta rakyat Malaysia. 456 bilion itu ialah 16.300 seorang menanggung hutang. Tak banyak, ya. Penonton memang kaya. Jadi 16.300 ni tak banyak ditanggung oleh rakyat. Muslimin dan muslimat sekalian, dan saya nak bandingkan apa kerajaan Pakatan Rakyat buat sekarang. Kita ambil contoh Kelantan. Kelantan sejak mengambil tampuk pemerintahan pada tahun 1990 sehingga 2009, ambil saja pada tahun 1990, hutang yang ditinggalkan oleh kerajaan bahasa nasional sebanyak 970 juta. Dan pada tahun 2009 bangun ataupun lebih jelas lagi 19 tahun, 970 juta itu telah lansai semua hutang. Ini apa yang dilakukan oleh kerajaan yang beramanah, kerajaan yang berakhlak dipimpin oleh yang amanah, boleh menyelesaikan hutang sebanyak 970 juta selama 19 tahun. Tengok. Kemudian apa yang pula kepada kerajaan Pulau Pinang yang sempat 2 negeri yang saya ambil. Selama 3 tahun, hutang yang ditinggalkan oleh bahasa nasional sebanyak 630 juta. Sekarang menyusut kepada 30 juta sahaja selama 3 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau lihat negeri Pahang, hutang bertambah ataupun makin meningkat, ataupun turun, ataupun menyusut, dia semakin meningkat. Ini bukti bahawa suatu kerajaan yang dipimpin oleh orang yang berakhlak, yang bertakwa, dia pandai hutang, dia pandai bayar. Orang yang tidak berakhlak, yang tak ada adil untuk rakyat, hutang akan terus hutang dan bertambah hutang dari tahun ke tahun, yang menyebabkan rakyat
Sekarang setiap orang menanggung hutang 16.300 ringgit seorang. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, baru ini sempat saya sikit nak sebut laporan audit negeri Pahang. Saya tak sempat baca semua. Saya sempat baca satu muka saya sebelum datang kemari. Di negeri Pahang ini kita ada kolej pendidikan namanya TIKIT di Taman Gelora. Selalunya kolej pendidikan ni selalunya akan buat untung tiap-tiap tahun kerana pendaftaran, kerana pelajar kerana mempunyai matlamat yang baik. Tetapi apa yang berlaku kepada TIKIT ialah anak syarikat Yayasan Pahang, kolej pendidikan di bawah Yayasan Pahang tidak menyumbang keuntungan kepada Yayasan Pahang, malah kepada negeri Pahang. Ada satu tahun pada 2007 dan 2008, walaupun dalam keadaan yang tidak untung, masih lagi memberi bonus kepada kaki tangan kerajaan. Sikap ini ditegur oleh Ketua Audit Negara. Kenapa TIKIT tidak membuat untung tetapi masih lagi memberi bonus kepada kaki tangan mereka? Saudara-saudari muslimin dan muslimat sekalian, sebagai akhirnya saya ingin menyebut juga apa yang berlaku dari segi kegagalan ekonomi di negeri-negeri Pakatan Rakyat yang kita perintah sekarang, berbanding dengan ini yang terakhir tadi, berbanding dengan semasa BN perintah dahulu. Saya ambil satu contoh saja, Selangor, Pasir masa BN merintah 2005 hingga 2007, 12.2 juta. Catik, boleh catik ini. Semasa Pakatan Rakyat merintah 2008 hingga Jun 2010, hasil Pasir, royalti Pasir mendapat 37.2 juta. Ini satu angka yang cukup berbeza, yang cukup besar bezanya. Kedah untuk Balak pada 2007 BN, masa perintah BN sebanyak 8 juta, tetapi masa PR perintah 2009 hingga 2010 91 juta. Saya nak tunjukkan perbandingan ini macam mana orang merintah untuk kebaikan rakyat dengan orang yang tidak mempedulikan rakyat. Yang ketiga, Kelantan, Balak juga. BN pada tahun 1985 sehingga 1989 8 juta tadi royalti yang dapat, tapi masa PR merintah 1994 hingga 1998 355 juta. Angka yang cukup besar, nyata tinggi jauh bezanya. Kemudian untuk Pulau Pinang, hanya satu majlis perbandaran seberang perai, majlis perbandaran seberang perai saja, kutipan hasil dia yang dibuat masa BN tahun 2001 hingga 2007 tidak pernah untung, rugi tiap-tiap tahun. 2001 rugi, 2002 rugi, 2003 rugi, sehingga 2007 rugi, malah ada yang rugi sehingga mencapai angka 50 juta lebih tiap-tiap tahun. Apa yang berlaku apabila Pakatan yang merintah Pulau Pinang pada 2008 hingga Oktober 2010 telah membuat untung sebanyak 71.99 juta. Yang selama ini beberapa tahun yang diperintah oleh Kerajaan Bahasa Nasional tak pernah untung. Macam mana Pakatan Rakyat merintah baru berapa tahun ni? 2008 hingga 2010, 2 tahun baru telah boleh buat keuntungan 71.99 juta. Jadi saya lontarkan ini untuk didengari oleh rakyat sekalian. Perbezaan pemerintahan yang ada akhlak, yang ada nilai-nilai keadilan, yang ada nilai-nilai berkebajikan. Mereka ini memikirkan macam mana nak bangunkan negara. Mereka ini memikirkan macam mana nak membela rakyat. Mereka ini memikirkan macam mana nak memperoleh sumber-sumber yang baik yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak merampas harta rakyat. Inilah yang kita lihat negara yang berkah. Saya sebut saja, insya-Allah mungkin masa yang diperuntukkan saya dah tamat.
dan saya mengalu-alukan kehadiran saudara Mazlan, dan saya juga mengalu-alukan kehadiran Ustaz Syahrir, dan juga saya mengalu-alukan kehadiran saudara Bob Maludan. Ke ceramah kita walaupun orang tidak ramai, kita percaya ramai duduk di rumah, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala